Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustazah, kita boleh mula InsyaAllah. Okey, boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. InsyaAllah yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah selaku pembentang ataupun guru teknik menjawab pada hari ini, insyaAllah. Seterusnya adik-adik ustaz, anak-anak ustaz yang ustaz kasihi sekalian, insyaAllah kita mulakan webinar teknik menjawab soalan UPKK subjek Jawi pada hari ini dengan kita membaca suratul Fatihah dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah ada beberapa perkara yang Ana nak kongsikan dekat adik-adik semua pada pagi ni. InsyaAllah Ana nak minta kerjasama dengan adik-adik semua ketika dalam kelas bersama dengan Ustazah. Minta kerjasama untuk buka kamera semua
Tu antara adab lah dengan guru kan. Sebab anda tengok ramai lagi yang masih belum buka kamera ni. Buka kamera, tolong buka kamera sepanjang dalam kelas. Okey. Itu antara adab lah kalau kita nak dapat keberkatan ilmu tu, kita mesti ada adab dengan guru tu. Okey. Yang kedua, Ustaz minta kerjasama adik-adik sekalian supaya tidak Allahumma salli ala Muhammad, tidak chat-chat tidak buat bising, tak buka mikrofon ketika perlu sahaja kan. Waktu tak perlu bukalah. Tu antum semua dah tahulah. Itu antara peringatan bersamalah insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Juliza binti Jalaluddin yang merupakan salah seorang penanda kertas peperiksaan UPKK subjek Jawi. Jadi insya-Allah saya bacakan pengenalan diri atau Ustazah? Ustazah je baca, tak apa. Okey, nanti Ustazah akan terangkan pengenalan diri Ustazah sendiri lah. InsyaAllah tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah untuk teruskan teknik menjawab ni. Falyatafaddal mashkura. Okay. Terima kasih Tuan Kerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Saya tahu hari ni alhamdulillah semuanya sihat sebab tu dia boleh join hari ni kan. Okey, sebelum kita mulakan, cuba tarik nafas 3 kali. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, alhamdulillah kita masih lagi boleh bernafas. Okey. Okey, yang Ustazah tahu anak-anak ada daripada lain-lain negeri, bukan Negeri Sembilan saja. Okey. Okey, dah ada yang pandai angkat tangan. Jadi kalau apa-apa saya tanya nanti boleh angkat tangan, tak perlu buka mic. Okey, kalau saya suruh chat dekat bahagian chat nanti baru jawab dekat bahagian chat. Okey semua, kalau faham boleh tak angkat tangan semua? Boleh. Okey. Angkat tangan je, tak payah buka mic. Okey, terima kasih semua. Baiklah, Ustazah mulakan. Okey, nama Ustazah Juliza binti Jalaluddin, berkhidmat sebagai guru kafah bermula daripada tahun 2005 di Sekolah Kebangsaan Wawasan Seremban 2. Kemudian berpindah ke Sekolah Kebangsaan Tunku Menawir, Kuala Pilah bermula dari 2010 hingga kini. Baiklah, Ustazah menuntut di OUM dalam bidang pengajian Islam dan pendidikan. Sebagai penceramah UPKK, penceramah ringkasan pengajaran guru-guru kafah daerah Negeri Sembilan dan guru tahfiz sekolah menengah sains Tuanku Jaafar. Baiklah, seorang penggubal kertas soalan peperiksaan kafah, ketua pengawas UPKK, penanda kertas UPKK subjek Jawi, jurulatih utama Jawi daerah Kuala Pilah dan jurulatih utama PITAS Negeri Sembilan, dan akhir sekali insya-Allah sebagai pembimbing rakan-rakan guru kafah Negeri Sembilan. Okey, sedikit pengenalan tentang diri Ustazah. Baiklah. Ustazah agak cepat sikit hari ini, jadi anak-anak jangan macam tidur lagi, okey? Terus segar. Okey, segar. Okey, segarkan diri, segarkan mata. Okey. Seterusnya. Okey. Teknik Jawi. Teknik Jawi ni sebenarnya kita ni kena tahu baca Jawi, baca tulisan Jawi kan. Kalau dah masuk UPKK ni sebenarnya kita dah kena tahu dah apa teknik-teknik dia, apa hukum dia, apa dia punya bacaan dia kan, macam mana nak tukarkan perkataan. Sepatutnya kalau dah UPKK ni memang dah kena tahu semua tu. Baiklah. Okey, cuma untuk menjawab UPKK soalan Jawi, okey, Ustazah sediakan 4 teknik. Yang pertama, ni semua dekat dalam apa-apa subjek pun kena sedia, betul tak? Tapi bersedia dengan pensel khat. Jangan bila nak masuk dewan peperiksaan, saya tak ada pensel khat Ustazah. Jangan. Sediakan, dah tahu nak jawab Jawi, mesti ada pensel khat. Dan pensel khat tu sepatutnya daripada tahun 3 awak dah praktis menulis khat. Okey, walaupun tak cantik tapi awak dah praktis. Macam mana penggunaan pegang pensel tu, macam mana awak nak moncongkan depan pensel tu, nak bagi cantik bentuk dia. Sepatutnya awak dah belajar benda tu. Awak dah praktis selalu buat. Baik.
Seterusnya yang kedua. Baik, bila dapat kertas peperiksaan, tak payah tengok, memang dah siap tulis nama apa semua tu, awak punya angka giliran nanti, IC, tak payah tengok bahagian A. Terus bahagian B. Okey. Sebab apa saya suruh buat bahagian B, bahagian khat ada 30 markah. Okey, ada 30 markah. Bahagian B pula sepatutnya boleh skor kat situ dapat 30. Okey, sebabnya bahagian khat tu sangat senang. Nama-nama khat untuk UPKK 3 saja yang perlu kita hafal. Okey. Lepas tu menulis semula sahaja. Kan menulis semula khat tersebut. Jadi kalau awak tak buat sangatlah rugi. Okey. Kadang-kadang bila Ustazah tanda kita peperiksaan, bahagian B itulah yang banyak anak-anak tinggalkan. Sebabnya bahagian A dia terlampau lama dekat situ. Sebab terlampau lama kat bahagian A. Jadi bahagian B tu bila nak buat dah penat. Tangan dah letih. Bila mula-mula awak nak buat, buka bahagian B dulu, awak dah sedih, tangan awak ni masih lagi apa kita tak penat kan? Masih lagi boleh menulis cantik lagi. Jadi buat bahagian B dulu. Okey. Seterusnya bahagian petikan tu kalau boleh akhir sekali awak jawab, sebabnya menggunakan masa awak nak membaca petikan kan. Awak nak baca petikan dulu. Okey, lepas tu baru awak nak jawab. Bukan terus jawab tak baca petikan. Kadang-kadang anak-anak ni macam tu. Dia terus je jawab. Petikan tak nak baca. Tu kadang salah. Okey. Kemudian cuba tulis tulisan Jawi. Dalam Jawi tulis tulisan Jawi. Kalau minta soalan tu tulisan Jawi, tulis tulisan Jawi. Jangan dekat perkataan dalam ayat soalan nanti ada tempat garis kosong tu ada gambar buku. Awak tulis dalam tulisan Rumi. Nanti takut penanda tak ambil markah dekat situ. Tulis dalam tulisan Jawi. Kalau tak boleh juga Ustazah kata tulis dalam Rumi tapi awak translate juga dalam Jawi bahagian bawah dia tu sikit. Sekurang-kurangnya penanda tengok awak ada ke Jawi. Dapat markah kan? Daripada tak ada markah. Okey. Maksudnya kena buat dalam tulisan Jawi. Sebab kalau ikutkan peperiksaan PKK tak ada dua bahasa. Okey, semua mata pelajaran mesti tulis tulisan Jawi. Jadi Jawi ni sangat penting. Baik. Kalau awak tak sempat salin, Ustazah rasa sekarang ni boleh screenshot. Okey, awak screenshot atau ambil gambar. Okey, sebab Ustazah kan terus tak berhenti nanti ya. Okey, selepas itu kita tengok bahagian B. Okey, bahagian B ni ada 3 khat. Okey, khat yang pertama, khat nasakh. Okey, khat nasakh. Tulisan khat nasakh ni, okey, nak tahu macam mana dia punya ni. Dia jelas. Okey, tulisan dia jelas. Okey, mudah dibaca. Digunakan dalam penulisan buku teks dan bahan-bahan lain. Selalu digunakan. Kalau tengok dalam buku teks pun guna tulisan khat nasakh. Okey, dalam surat khabar pun kadang khat nasakh. Okey, maksudnya digunakan selalu. Maksudnya dalam soalan UPKK dia tak tanya apa kegunaan dia. Okey, cuma kita nak tahu. Mudah dibaca, jelas huruf dia. Tapi selepas ini akan ada soalan dalam kuizis. Ustazah akan masukkan soalannya berkaitan dengan kegunaan dia. Jadi awak kena ambil tahulah ni. Ingat selepas ni akan ada soalan pada kuizis. Baik, seterusnya. Okey, khat thuluth. Okey, khat thuluth ni yang pertama, hujung huruf dia tajam. Contoh dekat huruf kaf, okey, contoh dekat huruf ra. Dekat hujung-hujung huruf tu dia tajam. Okey, yang kedua, mempunyai banyak hiasan yang padat. Dia banyak hiasan-hiasan yang padat. Ada tambah-tambah hiasan. Okey. Yang ketiga, digunakan dalam penghasilan sijil atau lukisan. Okey, sijil selalu orang letak sijil penyertaan, sijil penghargaan. Perkataan ke atas tu menggunakan tulisan khat thuluth. Okey, lepas tu selalu kalau tengok dekat masjid kan, kat surau, kat sekolah, kebanyakannya melukis atau menulis ayat-ayat tu menggunakan khat thuluth sebab dia cantik. Okey, dia kurus, cantik.
Dia banyak hiasan. Sebab tu digunakan untuk lukisan dengan sijil. Itu untuk hot sulus. Nanti saya akan tengok siapa yang dapat jawab menggunakan 10 soalan sahaja tu. Dia dapat jawab. Betul. Seterusnya khat riqa'ah. Khat riqa'ah ni yang pertama berbentuk ringkas, kecil, kurus dan pendek. Dia pendek-pendek je huruf dia. Yang kedua, titik separuh segi. Titik separuh segi. Kegunaan dia selalunya anak-anak yang tahfiz kan, yang contoh dia nak buat apa translate kan, dia nak hafal tu, nak tukar kepada maksud dia, menggunakan khat riqa'ah. Pelajar-pelajar tahfiz selalu guna sebab dia ringkas, senang. Bila dia membaca, dia senang untuk menulis. Itu khat riqa'ah. Baik, ada berapa khat? Ada 3 khat. Yang pertama khat nasakh, yang kedua khat sulus dan yang ketiga khat riqa'ah. Kena hafal. Kena hafal. Baik, kita tengok ni. Kalau perkataan tuliskan jenis khat yang betul. Baik. Jawapan ni kalau anak-anak boleh jawab dekat bahagian komen 46 ni khat apa? Boleh jawab bahagian komen 46 tu khat apa? Ustazah sementara tu Ustazah nak buka. Khat sulus. Yang pertama jawab khat sulus. Khat sulus. Ada yang jawab khat nasakh ni. Tak apa, kita tengok. Dah stop, cukup. Kalau jawabkan sampai beratus tu. Baik, nombor 46. Kalau anda perhatikan, anak-anak perhatikan kaf ni ada tanda tajam. Nampak tak kaf ni ada tanda tajam? Lepas tu dia banyak hiasan. Jadi siapa yang jawab khat sulus tu betul. Tulis betul-betul khat sulus. Tulis betul-betul khat sulus. Jangan tulis dalam tulisan Rumi. Dah ada perkataan di atas. Yang kedua, kalau kita perhatikan tulisan dia ni, walaupun dia ada kiasan, tetapi hurufnya jelas untuk dibaca kan. Huruf tu. Jadi 47 ni khat apa? Khat betul. Khat nasakh. Bagus. Khat nasakh. Kalau anak-anak perhatikan, khat yang ke-48 ni. Kalau tengok dia adalah sangat mudah untuk kita kenal sebab dia tak ada sama dengan dua khat ni. Khat ni memang awak sepatutnya tahulah, boleh dapat markah kat sini. Ni khat apa semua ni? Khat khat riqa'ah. Khat riqa'ah. Pandai. Sebenarnya bahagian khat tu senang kan? Sebab tu UPKK selalu jawi kebanyakannya pelajar dapat A. Yang keempat. Yang ke-49 pula. Ni mudah untuk dibaca. Mudah untuk dibaca khat. Tulislah, Ustazah tak kisah sebut. Bagus. Khat nasakh. Dan yang terakhir, kalau kita perhatikan kaf dia tu ada tajam. Ra dia tajam. Huruf-huruf hujung dia tajam. Walaupun dia tak syarat. Walaupun dia tak syarat. Kita boleh nampak. Khat sulus. Sulus. Betul. Semua betul. Boleh stop daripada chat tu. Kita tengok seterusnya. Slide seterusnya. Tulis semula khat di bawah. Ni tahun 1 pun boleh ni kalau tulis semula ni. Kan? Bukan susah, tulis semula sahaja. Kadang-kadang anak-anak ni kat sini lah dia tak buat.
Dia tak tulis yang kat sini ni. Dia biar kosong. Agaknya dah penat kat bahagian A tu, lepas tu tidur. Kebanyakannya macam tu lah, tidur. Bukannya nak jawab, nak apa ni, padahal dah didedahkan kan? Dah didedahkan. Tapi masih lagi tak nak tulis. Okay, contoh yang untuk tulisan ni, kalau awak tak ada tak ada pensel khat lah Ustazah, tak apa. Jangan tak ada pensel khat tu awak tak buat. Awak buat je. Okay, yang penting kat sini kalau tak cantik pun kan, kalau tak cantik pun dikira juga markah. Okay, taklah penanda tu kejam sangat. Tak sama pun dia Kobar kan. Tapi kalau dibuat tetap akan dapat markah. Okay, 2 markah setiap satu soalan. Kalau awak buat macam ni pun awak dah dapat 1 ataupun 1.5. Awak dah dapat markah. Kalau awak tak buat langsunglah tak dapat. Okey, lagi satu, jangan lupa tulis titik-titik ni. Huruf tu ada titik. Okey. Huruf tu ada titik. Jadi awak perlu tulis titik ni. Jangan tinggalkan titik yang ada. Kalau tak, penanda tengok apa ni huruf tak ada titik. Tulis rumah je. Dia tulis rumah je. Okey, dia tulis rumah. Okey, macam tu dia tulis. Boleh baca tak? Tapi kalau ikutkan kat sini, tulis semula khat di bawah. Kena ikut arahan. Tulis semula maksudnya apa yang diberi, awak kena tulis. Titik ni pun awak kena buat. Okey, jangan tinggalkan titik ni. Sebab takut awak tak akan dapat markah 2. Awak dapat setengah sahaja. Okey, daripada awak tak dapat markah penuh, awak buat dapat markah setengah je kan rugi. Sebab kat sini 20 markah ni, 20-30 markah untuk khat. Okey, kalau awak jawab sikit sahaja sampai bahagian A tu, awak dah lulus dah untuk jawi. Okey, sini bahagian ni 20 markah. Okey, paling tinggi pun anak-anak akan dapat 19. Okey, paling cantik pun tulisan dia boleh buat khat ni, memang garanti akan dapat 20. Selalunya 18, 19, 20. Okey, 18, 19 tu memang markah yang selalu penanda bagi. Jadi awak buatlah. Jangan awak tak buat, jangan awak tinggalkan titik ni. Okey. Seterusnya, Ustazah akan bagi satu quiz. Ustazah nak tengok awak faham tak apa tadi yang Ustazah ajar tu kan. Okay, Ustazah akan sharekan awak punya link dia. Okay, rumah Ustazah ni dalam kawasan kampung. Jadi memang awak dengar bunyi-bunyi ayam. Okay, sekejap sekarang Ustazah share dalam awak punya chat tu. Jadi awak tengok bahagian chat tu, link yang Ustazah share. Tak payah buka mic. Okay, tak payah buka mic. Link yang Ustazah share nanti ni. Sekejap ya. Okay, sekejap. Nak buka. Sebab Ustazah nak buat live dia punya tu. Jadi awak akan buat sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Okay, kenali khat. Okay. Okay. Okay, 10 soalan. Sekejap Ustazah bagi link dia. Sabar ya. Cikgu. Ya. Kalau dekat laptop tak ada tulisan Jawi, cikgu bagi kuis tu macam mana cikgu? Adalah. Nanti saya terangkan. Tapi bahagian kuis ni tak ada menulis dalam Jawi. Jangan risau. Okay. Ni jawab kuis saja. Okay, awak boleh klik link kuis tu. Ustazah tunggu anak-anak dah. Seorang dah masuk dah. Seorang dah masuk. Okay.
Okey, kita tunggu rakan-rakan. Baru 49 orang. Okey. Lagi? Tunggu lagi. Kita ada berapa? 98. 98. Tolaklah ustazah dengan urus setia. Adalah dalam 90 kan? Okey. Okey, 83 dah senyap dah. 83 dah senyap dah. Oh, ada lagi. Okey. Okey. Ada lagi yang tak dapat masuk? Okey, ada lagi. 89. 90. Okey. Okey, 91. 91 je peserta kita. Ya. Okey, dapat kan? Senang kan? Dah biasa buat quizzes kan? Okey, Ustazah memang tak tahulah nama anak-anak semua ni. Kenapa tak tulis nama ni? Nama tak ada ni. Titik-titik-titik ya. Oh. Okey. 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 Okey, dah boleh mula. Okey, kita mula. Oh, dah mula? Okey, 99 Okey, sedia. Oh, ada 100 tu. Nampak tu. Masih ada lagi yang masuk. Okey. Okey, Ustazah tak bunyi kan? Awak jawab dengan tenang. Baca betul-betul, jawab dengan tenang. Syifa dah nak habis dah. Okey, Syahmi Hafiz dah habis dulu. Okey, dah habis tak apa, relax lah. Duduk dekat, boleh balik semula ke Google Meet. Okey, balik semula ke Google Meet sebabnya kita tunggu rakan-rakan lain habiskan quiz dia. Okey. Tengok bila quizzes ni sebenarnya siapa masa dia paling cepat betul dia akan dapat ranking atas sekali. Okay.
Okay, tak perlu buat lagi. Yang dah siap tak perlu buat. Okay, terus je masuk dekat Google Meet. Tengok dekat bahagian paparan tu, Ustazah share. Nanti awak boleh tengok siapa yang nombor 1, 2 dan seterusnya. Okay. Kalau boleh, dalam masa 3 minit lagi, awak boleh siapkan. Okay, sebab kuis ni 10 sahaja. Okay. Okay, semua bergerak tapi cepat dengan lambat je tu. Okay. So, kenapa angkat tangan tu? Nak tanya Ustazah apa? Best. Okay. Nantikan, ada lagi kuis-kuis seterusnya. Okay, bukan kuis ni je. Jadi cepat sikit. Kalau boleh react tak payahlah. Nanti lambat. Okay, lambat. Tak payah. Sebabnya kita nak tunggu rakan-rakan ni nanti kalau Ustazah tunggu sampai 8.33 masih ada lagi yang bergerak, yang lambat bergerak ni Ustazah end terus. Okay, saya tak tunggu. Sebab yang dah jawab, kebanyakan dia dah jawab. Ustazah saya dah siap. Apa dia? Saya dah siap. Okay. Ramai yang dah siap sebenarnya. Okay, jadi kalau dalam 8.33 minit nanti Ustazah akan stopkan dia punya quiz ni. Okay. Kalau tunggu nanti sampai pukul 10 pula sekarang. Nak tunggu awak jawab je, quiz banyak lagi ni. Ya memang Ustazah suka buat quiz pun. Nanti awak boring kalau dengar Ustazah bercakap je. Okay. 2 minit lagi. Okay. Kalau tengok kat sini dah tahu dah siapa nombor 1, 2, 3 ni. Nampak tak ranking dia? Nombor 1 ni cepat ni. 10,120. Okay, kalau kita share question dia. Tak susah pun soalan Ustazah ni. Okay, soalan Ustazah ni yang sama tadi je. Ustazah tanya nama hukum pula. Nama khat. Okay, kegunaan khat. Okay. Soalannya sangat mudah. Cuma awak kalau awak fokus tadi yang bahagian khat tadi, awak boleh jawab 10 betul. Okey. Okay, 1 minit lagi. Walaupun kat situ 5 second je Ustazah buat, tapi Ustazah tunggu lambat kan. Ustazah akan stop kan. Okay. Oh, Adam Haris naik tu. Buat kali kedua ke tu? Dia kalau ada tanda ni, dia jawab 2 kali tu. Oh, okey. Nampak ni. Khairat Adam potong 10,140. Okey, dah 8.33. So yang lain-lain tak jawab tu tak apa. Nanti lain kali bolehlah jawab Okey, memang tak dijawab dah. Ustazah buat live ni. Nanti minta lah Ustazah awak buat quiz. Okey. Ustazah akan berhentikan. Okey. Terima kasih semua yang jawab. Okey.
Okey, Tania. Okey. Dah settle untuk quizzes. Okey. Ustazah akan share semula PowerPoint Ustazah. Okey. Ni. Yang dalam chat tu jangan chat sangat. Okey. Kita tengok semula. Okey. Nak chat dalam WhatsApp sini kawan. Okey. Dah settle kan tadi. Okey, dah boleh kenal kan? Dah boleh kenal khat-khat kan? Jadi awak boleh tahulah penggunaan khat tersebut. Okey. Okey, kita masuk bahagian bahagian A. Okey, dah habis bahagian B, awak pergi bahagian A, awak cari bahagian yang mudah awak nak ingat, awak boleh skor kat situ, markah kat situ. Okey. Bahagian tanda bacaan. Okey, bahagian tanda bacaan ni yang pertama ni tanda. Okey, tanda apa? Okey, angkat tangan pertama tu siapa? Tanda apa? Buka mic. Tanda koma. Tanda koma. Oh, kurang tepat. Ada nota. Nota. Tanda nokta. Okey, tanda nokta. Jangan cakap tanda titik. Okey, tanda nokta. Okey, yang kedua tanda Soal. Tanda soal. Tanda soal untuk tulisan Jawi dia terbalik. Okey, dia terbalik. Tanda yang ketiga, tanda koma. Ada koma juga terbalik ke atas. Okey, tanda koma dia terbalik ke atas. Okey, yang keempat tanda Seru. Huruf I terbalik. Okey, tanda seru. Yang kelima tanda pengikat kata. Bagus. Okey, boleh tutup mic. Okey, bagus. Maksudnya anak-anak semua kenal tanda-tanda bacaan. Jadi senanglah. Okey, boleh dapat skor dah situ. Untuk soalan tanda bacaan, boleh dapat dah 5 markah tu. Okey, seterusnya. 21. Tapi kita kena tahu bacaan dia kan? Okey. Ketua guru saya sangat beramah. Tanda apa? Agak-agaknya tanda apa? Tanda nokta. Tanda nokta. Okey. Yang kedua, tanda soal. Okey, buka ni dulu ni. Okey. Senang nak menyonting Ustazah ni. Okey. Okey, yang pertama tadi tanda noktah sahaja. Okey, tanda noktah. Buat tanda noktah betul-betul. Okey, yang kedua tadi ada perkataan siapakah. Bila ada perkataan pertanyaan siapakah, maksudnya tanda soal. Yang ketiga, ada tanda apa sepatutnya kat sini? Bila ada tanda koma, tanda seru. Bila ada tanda koma, tanda seru. Okey, bila ada tanda penutup kata, mesti ada Pembuka kata. Kalau awak awak tak tahu baca pun tapi awak tengok ada Pembuka apa? kata. Ada tanda-tanda yang macam ni awak boleh dapat dah. Okey, yang kelima dah tentulah tak ada apa lagi kat sini kan? Tanda koma. Tanda koma. Okey, jangan buat tanda koma macam ni, salah. Tanda koma betul-betul untuk Jawi. Okey, bagus. Seterusnya. Okey, tanda boleh. Okey. Seterusnya kita masuk jenis-jenis ayat.
Okey, jenis-jenis ayat ni ada ayat nafi, ayat penyata, ayat tanya, ayat kehendak dan ayat seru. 5 ayat ni kena tahu macam mana nak tahu ayat dia, penggunaan dia. Okey, contoh yang pertama, ayat nafi. Ayat nafi ni menafikan sesuatu perkara. Okey, menafikan sesuatu perkara. Mesti ada perkataan dalam ayat tu, mesti ada perkataan bukan ataupun tidak. Okey, bukan ataupun tidak. Okey, contoh. Bukan saya yang conteng dinding itu. Okey, bukan saya yang conteng dinding itu. Ada perkataan apa di situ? Bukan. Bukan. Tidak. So, itu ayat nafi. Baik. Bukan. Okey, yang seterusnya, Basri tidak sarapan pagi tadi. Okey. Siapa yang buka Tidak. mic? Tidak. Okay. Tidak. Tahu dah tu. Senang kan? Yang tahu baca tu senang je. Okey. Seterusnya ayat penyata. Ayat penyata pula menerangkan sesuatu perkara. Ayat penyata sangat senang lah. Negeri 9 mengamalkan adat pepatih. Dia menyatakan sesuatu. Dia tidak ada apa-apa, dia cuma menerangkan sahaja, penerangan sahaja. Baik, lepas tu ibu saya bekerja di Selangor. Saya bercita-cita menjadi seorang doktor. Itu sesuatu, menerangkan sesuatu perkara, ayat penyata. Di akhirnya nanti kena letak tanda noktah. Okey, jangan tak ada tanda noktah. Okey. Dia punya kata kunci dia tanda noktah lah. Itu menerangkan sesuatu perkara untuk ayat penyata. Baik. Seterusnya kita tengok ayat tanya. Ayat tanya ni mengemukakan sesuatu pertanyaan. Okey, contoh ayat tanya ni ada siapakah, bilakah, di manakah, berapakah. Itu ayat tanya. Siapakah yang mengajar subjek sains? Ada tanda soal. Itu ayat tanya. Di manakah kamu letakkan kunci kereta ayah? Itu ayat tanya. Ada tanda soal? Ayat tanyalah, tak payahlah fikir-fikir ayat apa lagi kan. Dah tahu dah. Okey, dia punya kata kunci dia tanda soal. Okey. Terbalik. Terbalik. Okey. Ayat kehendak menyatakan permintaan, larangan, pertolongan, suruhan ataupun jemputan. Okey. Tolong tutup kipas itu. Okey. Lepas tu contoh lagi, jangan lalu di kawasan itu. Ada perkataan tolong tu pertolongan. Okey, jangan maknanya larangan. Okey, tak boleh kan? Jadi ada perkataan-perkataan menyatakan permintaan, larangan, pertolongan, suruhan dan jemputan ni, itu ayat kehendak. So saya nak tengok nama sekejap. Siapa punya nama ni? Okey, mana nama? Nak panggil seorang. Okey. Aire buka dah, tak payah buka mic Aire. Okey, saja nak cek orang jauh-jauh sikit. Okey. Okey, Madiha Abdullah. Ni siapa ni Madiha Abdullah? Okey. Cuba Madiha buat ayat untuk jemputan. Untuk jemputan ni. Cuba buat ayat. Suzan nak dengar. Silalah datang ke rumah terbuka saya. Macam mana? Kuat sikit. Silalah datang ke rumah terbuka saya. Silalah datang ke rumah terbuka saya. Ataupun jemputlah datang ke rumah terbuka saya. Okey. Itu ayat untuk jemputan. Okey, bagus. Okey. Seterusnya kita tengok ayat seru. Ayat seru ni dilontarkan dengan intonasi dan gaya ucapan. Kalau kita berlakon, kenalah buat macam tu intonasi. Tapi kalau dalam peperiksaan ni, jadi kita tahulah apa kegunaan ayat seru tu kan. Okey. Yang pertama, wah besarnya rumah kamu. Okey, kena buat dengan itu. Wah besarnya rumah kamu. Intonasi ucapan tu kena ada gaya dia. Okey, yang kedua, okey ni Ustazah nak tengok. Anak-anak ni buat gaya ni. Siapa yang bertuah kat sini ni? Aduh. Mana lelaki pula. Aduh, sakitnya kaki saya cakap macam tu. Hoi, siapa tu yang jawab tu? Tak sebut nama lagi. Dah yang tu. Okey.
Muzakir. Muzakir Zakir. Okey. Mana muka Muzakir? Nak tengok. Ni JDT ni. Okey, Muzakir angkat tangan dah tu. Okey, cuba buka muka. Ustazah nak tengok macam mana awak buat dengan gaya dan intonasi tu. Di mana cikgu? Yang kedua tu. Ayat yang kedua. Tak ada bukti pun. Saya pakai komputer cikgu. Tak ada kamera. Okey. Ya, Johor tu. JDT di hati. Ustazah pun Johor. Tengok hari ni Ustazah pakai apa hari ni? Semangat kemerdekaan. Bulan kemerdekaan kan? Okey. Okey, bacalah Ustazah nak dengar. Okey, nak dengar intonasi je. Aduh, sakitnya gigi saya. Allah. Boleh tak ada tak gaya tu? Siapa boleh bagi gaya lagi daripada tu? Yang buka mic yang buka muka ni. Airil. Buka muka Airil tu. Okey, cuba Airil. Aduh, sakitnya kaki saya. Macam gigi tak tunjuk pun kat mana sakit gigi tu. Okey. Tapi kalau dalam peperiksaan tak payahlah buat macam tu sangat, tak payah kan. Cuma kita takutlah nanti mengganggu rakan-rakan yang lain kan. Cuma kita tahu okey, ini kegunaan dia. Ada intonasi sepatutnya kat ayat ni. Aduh, sakitnya gigi saya. Mestilah gigi kita macam kita pernah rasa sakit kan. Kalau pergi klinik pun mesti doktor kata, oh okey. Doktor tahulah kita sakit gigi. Ini aduh sakitnya gigi saya. Macam tak perasaan je. Okey. Ayat seru ni kata kunci dia ada tanda seru. Okey, senang je. Okey. Kita tengok. Ni kita tak payah baca tau. Contoh kalau kita tak baca. Kalau kita tak baca kita tengok tanda saja. Daripada tanda kita tahu apa jawapan dia. Okey, ni tanda Ayat seru. Ayat seru. Ayat seru. Allah Ustazah punya ni dia berlari lagi tak nak pakai ni lah. Okey, tunggu jap. Okey. Okey. Sebab tu Ustazah tak boleh guna tu. Berlari lagi Ustazah punya tu. Okey, ayat seru sebab ada tanda seru. Okey. Kalau nombor 27 ni. Ayat kehendak. Ayat kehendak. Kenapa? Sebab ada jemput lah. Jemputlah, jemputan. Ayat kehendak. Okey. Ni 28 ayat Nafi. Ayat nafi sebab Ayat nafi. tidak. Ada perkataan tidak. Okey, ayat nafi. Mana ayat nafi ni? Okey. 29. Ayat penyata. Penyata sahaja. Ayat penyata. Okey, yang ke-30 tanda soal. Ayat tanya. Ayat tanya. Nampak tak? Senang kan? Senang. Kita dapat. Cuma awak Okey dah tutup mic. Cuma awak perlu tahu apa kunci-kunci dia kat sini. Apa kunci dia ni? Apa kunci dia ni? Jadi awak tahulah. Jadi yang ni awak kena hafal lah. Janganlah awak langsung tak ambil tahu perkataan ni nafi, seru ni. Kenalah juga tahu. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, kita masuk bahagian susun ayat. Bahagian susun ayat ni ada sedikit lah Ustazah akan ajar menggunakan nombor untuk bengkel ni lah. Tapi dalam peperiksaan jangan tulis nombor. Okey. Untuk perkataan susun untuk bina susun ayat ni selalunya dalam peperiksaan UPKK dia akan bagi 4 perkataan. Okey, sebabnya dalam satu ni ada 2 markah. Okey, ada 2 markah. Okey. Jadi bila ada 2 markah kat sini, kalau awak tulis awak letak tempat tak betul, kalau penanda baik hati dia akan tengok pada kedudukan ni. Tapi kalau penanda yang straight, dia akan tengok ayat tu tak betul, so tak betul lah semua. Jadi awak kena berhati-hatilah bila jawab susun ayat ni. Okey. Contoh saya akan bagi sedikit lah. Ni untuk teknik kondo dan teres. Anak-anak yang dah mahir membaca
Alhamdulillah, Ustazah cakap, Ustazah ucap tahniah. Anak-anak yang tak mahir lagi membaca, Ustazah ada buat satu teknik kondo dan teres ni, dari perkataan Jawi ke Rumi. Selalu belajar Rumi ke Jawi, asyik menjawikan sahaja kan. Tapi bila ada perkataan daripada Jawi, awak tak tahu nak baca. Okey, contoh Ustazah bagi satu contoh sahaja menggunakan teknik kondo dan teres. Okey. Mula-mula awak keluarkan huruf Jawi ni. Okey. Pa, lam, waw, ha. Okey. Yang ini memang kosong sebab tak huruf dia ada 4 sahaja. Kemudian dalam pembelajaran ustazah, pengajaran ustazah, huruf potong ada 2. Okey. Yang pertama, huruf A berada di antara konsonan. KVK, konsonan, vokal, konsonan. Huruf A tu automatik akan potong. Okey, melainkan ada homograf. Okey. Lepas tu huruf E. Huruf E yang E pepet ni yang bunyi bunyi sendawa. Me, le, se, ke. E tu automatik kena potong. Jadi bila dalam tulisan Jawi ke Rumi, huruf A dengan E ni kena timbul, maknanya kena keluarkan. Kalau Rumi ke Jawi, huruf dia tak ada, kena potong. Tapi Jawi ke Rumi, huruf tu kena terbitkan semula. Okey, lepas tu bila awak dah siap susun keluarkan ni, awak tukarkan padanan dia. Pa huruf P. Lam huruf L. Waw huruf U. Ha huruf H. Okey, peluh ni pinjaman bahasa Melayu jadi huruf ha bukan ha pedas. Okey, kemudian bahagian ini ada kekurangan huruf. Huruf ni lah yang kita potong. Nak tahu pula huruf apa yang kita potong, awak boleh padankan ataupun awak boleh sebut huruf mana yang kena, perkataan mana yang kena. Lagi satu, dia bukan dikelilingi KVK. Ini sebutan ni dua suku kata terbuka sahaja. KVK ni suku kata tertutup. Bila suku kata terbuka sahaja, automatik dia huruf E. Jadi A tu kita pun tak payah bubuh. Jawapan dia peluh. Ini Ustazah ambil perkataan yang sikit. Jadi nanti kalau awak nak test kat awak punya sebagai aktiviti ulang kaji, awak buatlah test untuk perkataan-perkataan yang panjang-panjang sikit kan. Okey. Seterusnya. Okey, ni jawapan dia. Ni susun ayat tu biar betul. Bersukan dapat mengeluarkan peluh. Susun ayat biar betul. Okey. Ustazah saya nak tanya. Okey, tanya. Okey. Kalau tak tulis noktah, langkah sendiri. Salah sendiri. Tak. Tengok tanda noktah tu nanti saya cerita dekat bahagian merumikan. Okey. Tanda noktah tu saya cerita kat rumikan. Okey. Contoh dekat sini. Okey. Tadi tu saya bagi itu mesti kena tulis susun ayat tu dengan betul. Untuk soalan bahagian Ustazah akan di akhir nanti Ustazah akan share satu link tu Google Form. Google Form tu satu set soalan Jawi. Okey, dalam set soalan Jawi Ustazah tu ada Ustazah sediakan sijil Awak mesti jawab semua soalan 40 markah. Paling tinggi 40 markah untuk dapatkan sijil sebab Jawi 40 markah tu lulus kan. Okey. Kemudian ada soalan yang sebegini. Okey, tadi ada yang tanya Ustazah. Ustazah kalau soalan Ustazah tu saya tak ada nak tulis tulisan Jawi tak ada kata kan. Jadi dalam Ustazah punya soalan tu memang saya tahu anak-anak ada yang tak ada font Jawi. Jadi Ustazah ajar dekat sini kita cuba buat. Nombor 1, kita menggunakan nombor. Ni ni tempat dia nombor 1 kan. 1, 2, 3, 4. Okey, susun perkataan menjadi ayat yang sempurna. Okey, kalau kita tengok dekat sini, postcard membeli Ahmad sekeping. Ayat yang pertama dia tu apa? Ahmad. Okey. Ahmad. Okey, yang kedua. Postcard. Membeli. Okey, yang ketiga. Sekeping. Sekeping. Yang keempat.
Okey. Tutup mic saya cakap. Nampak tak dekat sini walaupun dia bermula nombor 1 tapi awak susun ikut nombor kedudukan dia. Okey, boleh faham tak? Okey, kita nak tengok nombor 2. Jawab kat bahagian mesej. Okey, jawab bahagian chat. Cuba susun perkataan ni menggunakan nombor. Macam ni dia 3, 2, 4, 1. Okey, cuba awak pula buat memotong ayah rumput di laman. Okey, mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3, mana nombor 4. Okey, kedudukan dia tu. Terus jawab. Okey, nak tengok jap. Ni jawab dah. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4. Ayah memotong rumput di laman. Bagus. Tepuk tangan semua. Maksudnya awak faham. Okey, awak faham apa yang Ustazah sampaikan. Okey, nombor 3. Nombor 3 Ustazah nak pilih seorang. Okey, dah berhenti dah, tak payah chat. Okey, Ustazah nak pilih seorang untuk nombor 3. Nombor 3 Najwa Najla. Najwa Najla. Mana Najwa Najla? Okey, Najwa Najla tak ada. Okey, tak ada bunyi. Nazliah Mansul. Alah tahulah, Iris suka jawab. Okey, cuba Iris, orang lain tak buka muka Iris. Okey. Cuba Iris jawab nombor 3. Okey. Jawab je, sebut saya nak dengar. Kakak sedang menggosok tudung. Okey, Saza nak dalam nombor. Okey. Nombor. 1. Ya. 1? Ya. Kakak ni tadi kedudukan dia dekat nombor berapa? 2, 3, 4. 2, 1, menggosok 3, 4. 4, 3 ke 3, 4? 4, 3. 4, 3. Okey, kita tengok nombor 4 siapa pula nama. Okey, nombor 4. Mana ni? 2, 1, 3, 4 ni. Okey, siapa tu? Hanisah tu siapa? Okey, Kasih Afrina. Kasih Afrina. Okey, jawab. Kasih Afrina kat tangan. Sudah nampak Kasih Afrina. Okey. Pesakit sedang merawat doktor. Jawab dalam nombor. 4, 1, 3 4, 2, 3, 1. Okey, salah. 4, pesakit 4, doktor 4, sedang 3, 1. Okey. 4, 2, 3, 1. Okey. Tetapi dalam soalan dalam soalan Google Form Saza je jawab pakai nombor, okey. Dalam peperiksaan nanti jangan jawab pakai nombor. Tulis, okey. Jangan awak pergi tulis dalam nombor. Tak ada markah nanti. Okey, seterusnya ini contoh soalan dia. Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang betul. Okey, jadi awak boleh tulis mengikut susunan yang betul. Burger sedang Ahmad membeli. Okey, kalau kat sini Ahmad sedang membeli burger. Jadi yang bahagian ni nanti awak boleh jawab secara sendirilah, tulis je lah dekat awak punya buku ke apa. Okey, nombor 16 dah bagi. Burger, Ahmad sedang membeli burger. Okey, nombor 17. Okey, apa nombor 17? Nak tengok kat ruangan chat anak tulis ni. Ada tak tulis nombor 17? Oh, tak ada pun. Okey, nombor 17. Oh, terlepas pula. Saya sakitnya aduh perut. Aduh sakitnya perut saya. Okey, bagus. Aduh sakitnya perut saya. Okey, 18. Menyampaikan guru ucapan besar. Guru. Okey. Jangan tulis guru menyampaikan ucapan besar. Salah. Guru besar menyampaikan ucapan.
Okey, yang ke-19. Murid menyiapkan kerja sekolah. Okey, bagus. Murid menyiapkan kerja sekolah. Okey, 20. Kita hendaklah menjaga Hendaklah menjaga kesihatan. Okey, bahagian ni Ustazah nak cerita sikit sebab tadi ada yang tanya. Titik tu Ustazah, orang nanti penanda tak kira ke kalau kita tak buat titik? Okey, sebenarnya dalam tulisan Jawi ni dia bahasa Melayu. Macam mana awak belajar bahasa Melayu, macam tu lah Jawi ni kena aplikasikan bahasa Melayu tu. Maksud kat sini contoh kenapa dekat perkataan soalan ni tidak ada titik di belakang yang akhir sekali. Kalau ada titik awak dah tahu dah itu akhir sekali. Dah ada markah kat situ. Jadi sebab itu dalam soalan ni tak ada titik. Jadi okey, bila awak dah buat, okey contoh awak buat Ahmad sedang membeli tengok Ustazah punya titik tak ni. Titik tulis betul-betul titik tu titikkan betul-betul. Membeli burger. Tu apa kat ruangan chat tu Ustazah tengah ajar ni, tengok. Okey. Ahmad sedang membeli burger. Kemudian awak kena letak tanda noktah. Okey, letak tanda noktah. Jangan nak tunggu cikgu kata letak tanda noktah, mesti letak. Tak perlu. Sepatutnya kita aplikasikan apa yang kita belajar bahasa Melayu tu, awak tukarkan kepada Jawi ni. Maksudnya penggunaan ni mestilah ada. Okey, bila ada ayat mesti ada tanda noktah. Okey, jangan awak tak buat. Dah tahun 5, tahun 6 dia dah tahu penggunaan ayat tu. Mesti ada tanda noktah. Kalau dalam tulisan Rumi pula, contoh dia bagi soalan macam ni, tapi kena translate kepada tulisan Rumi. Okey. Guru, okey saya tulis sini. Guru besar menyampaikan ucapan. Okey, agak-agak dapat tak markah ni? Kalau Ustazah dia straight sikit kan. Tapi kalau Ustazah lah daripada 2 markah ni Ustazah tak tahulah, mungkin Ustazah bagi setengah kot sebab dia dah buat. Satunya apa kesalahan dekat sini? Apa kesalahan dekat sini? Yang tak tulis Jawi. Bukan tak tulis Jawi. Bukan. Ini Ustazah cakap ni contoh Rumi ke Jawi ke Rumi. Kan ada soalan nanti Jawi, dia bagi Jawi, awak tulis Rumi. Okey, ni contoh. Ada nota. Ada tanda nokta 1. Okey, lagi satu guru besar. Mesti ada perkataan huruf G tu mesti besar. Guru besar. Ini besar ke? Tak. Okey, guru besar menyampaikan, menyampaikan pun tak erti eja lagi ni, nampak? Menyampaikan ucapan. G kena besar, ada titik. Okey, contoh ni, sekolah murid kerja menyiapkan. Murid menyiapkan, M kena besar. Murid menyiapkan kerja sekolah. Okey, contoh dia buat macam ni. Murid menyiapkan kerja sekolah. Okey. Lepas tu elok dah ni. Dapat tak markah? Dapat markah penuh. Okey, dapat 2 markah. M besar ada. Cikgu kalau tulis Jawi. Kalau tulis Jawi. Ini dalam petikan ni sebenarnya Ustazah ambil contoh untuk Rumi, Jawi ke Rumi. Okey. Kalau dia suruh Jawi, kena Jawi lah. Kalau dalam tulisan Jawi, titik tetap ada macam yang ni. Ni contoh sebab ni susun ayat. Ustazah tak ambil contoh lain. Ustazah ambil daripada sini je. Okey, jadi ada soalan susun perkataan, ada soalan menjawikan, ada soalan merumikan. Kena faham tu. Yang Ustazah tunjuk ni, Ustazah tunjuk rumikan. Okey, kalau jawikan macam ni contoh dia. Kena ada titik. Okey. Boleh faham?
Faham. Angkat tangan. Faham angkat tangan. Angkat tangan. Iris, sekolah ramai banyak sekolah dalam ni. Okey. Okey, dah. Bagus. Okey, dah. Saya akan teruskan Seterusnya lepas ni ada quiz. Saya bagi tahu macam mana nak buat. Okey. Okey. Boleh tutup mic. Okey. Wait. Okey. Kita hendaklah menjaga kesihatan. Okey. Soalan ni, okey, anak-anak cuba buka aplikasi ClassPoint. Pergi dekat Google Classroom. Okey, awak pergi kat Google Classroom. Okey, contoh Saza buat kat sini. Google Classroom pula. Pergi kat Google ni. Lepas tu Google Chrome ni awak type. Saza bagi link dia. Nanti saya masuk. Tak payah link lah. Tekan je. Tak ada link. Tulis je macam Cikgu. ni. Ya. Ustaz kita orang dia buat. Dia bagi link. Tak apa. Saza bagi macam ni je. Terus je keluar macam ni. Okey, saya try. Keluar macam ni. Okey, tulis kelas kod ni. Kelas kod dia. Okey, ni kelas kod dia. 85764. Cikgu. Ya. Kelas point ke kelas point app? Classpoint.app. Ustazah bagi Ya. kod boleh tak? Bagi kod. 85764. Ni dah masuk dah 4 orang. Dot apa? 8. Dot apa cikgu? Dot apa? Buat apa? Dot app Dot apa? Ni. Nampak tak Ustazah ni? Warna kuning ni. 85. 85764. Ni ada dekat sini 85764. 12 orang dah. 13, 14. Okey. Okey, saya tunggu. Tadi kita buat quizzes tu dekat 100 tadi kan? Dah penuh dah 25. Cikgu saya tengah nak ni. Kod apa tadi? Tolong bacakan kod dia. Okey, tak apa. Kita buat yang ni dulu. Maksimum ni 25. Okey. Cuba buat dulu. Okey. Kod. Yang 5 orang tu dulu. Kelas- Okey, sedia. kelas 25 kod, orang tu kelas sedia dulu. 25 orang ni. Yang Kelas kawan-kawan kod lain mana, tu, cikgu? kawan-kawan lain tu sabar. Kita tengok 25 kawan dulu buat. Okey? Yang mana sempat lah masuk tadi ni. Okey, yang tak sempat tu dia tengok. Okey, sedia? Cikgu apa kod dia? Dia kata dia baru nak masuk. Tak apa, kita buat 25 orang dulu. Oh 25. Okey. Nanti yang 25 dah sudah kan kawan-kawan 25 lain. Tapi kena cepat lah. Siapa cepat dia dapat masuk. Boleh tunggu. Okey. Tunggu. Okey. 10 saat, 9 saat, 8 saat, 7, 6. Baru 13 orang jawab tu. 4. Sudah. Dah habis. Boleh tengok kat sini. Jawapan sebenar dia huruf B. Soalan tadi jawapan sebenarnya huruf B. Okey. Dekat situ keluar. Siapa yang jawab tu? Bagusnya. Cepat jawab. Okey, dah yang dah jawab tadi ni relax lah. Kita bagi kawan lain jawab. Okey, standby yang orang lain Sekejap. Tak apalah, Ustazah belum lagi. Okey, yang lain keluar. Okey. 10068. Cikgu yang ni kod baru 10068. Ni dia tak main kod tadi tu. Okey. Dah cukup. Okey, sedia.
Ni dah tahu jawapan lah kan? Siapa paling cepat? Tak buat banyak slide dia. Okay, so buat 2 je. 1 lagi nanti. Yang 50 dah sudah tu, tak perlu jawab. Okay. Okay, tadi dah jawab. Nampak tak? Dah tahu jawapan pun ada juga yang jawab A. Saya bagi jawapan ni jawapan bocor tadi kat sini ni kan. Ada lagi yang jawab A. Nampak tak? Okay. Aisyah Humaira. Okay, dah. Okay, settle. Okay, dah lah tu. Kita tengok seterusnya. Okay. Okay. Dah ada masuk ni. Ustazah nak, yang ni tak perlu. Orang lain. Kita bagilah kawan-kawan lain. Okay. Orang yang dah sudah 50 orang tu. Okay, dah. Okay, kita ambil. Siapa yang ini 25 yang tercepat? 80813. 80813. Ustazah, Khairi ada Syafiq tadi bukan dah menang? Itulah sibuk je Khairi ni buang. Ambil orang lain. Seorang lagi. Okey dah. Okay, sedia. Kod dia apa tadi Ustazah? Dah sudah. Saya dah penuh dah 25 ni. Dah masuk dah. Kasih pada yang muda, hormat pada yang tua. Okey, jawapan yang sebenarnya tengok 23 orang dah jawab. Bagi ikut tu lagi kali tu. Okey. Show correct answer dia. C. Okey. Syah Marah tu bukan sudah tadi? 2-3 kali jawab Syah Marah. Okey. Ustazah bagi orang lain. Okey, Ustazah mana tadi? Restart. Sekejap. Sabarlah, belum lagi. Okey, kita tengok kawan-kawan lain. Tak apalah. Okey, ini yang dah ada ni tadi ni. Saya tak nak ni, lambat nak delete. Okey, 31 yang online bagi kawan-kawan lain. 31716. Ni jawapan dah ada dah ni tadi. Zahir lagi. Zahir bukan masuk ke? Zahir je minta ambil. Zahir tak ingat. Dia dah masuk ke Zahir? Entah. Tak apalah. Tak apalah, janji awak dapat lah. Nanti suruh Ustazah awak buat macam ni. Mana soalan Dia sekolah yang dah buat kan. Okay. Macam lambat je. Ada yang tak nak lah ni. 24, ada seorang lagi. Siapa lagi? Okay, orang lain tak nak dah tu. Okay dah. Okay. Restart. Ni dah tahu jawapan pun lambat lagi nanti. Ada yang tak tahu gitu kan. Salah je nanti. Ustazah buat apa tu? Saya dah buat. Okay. Ustazah tak gambar ke tu? Nampak tak ada yang jawab juga. 2 orang jawab A. 3 orang jawab B. Dah tahu jawapan bocor pun ada yang jawab lagi. Okay. Okay, dah lah. Dah main game ni. Yang pada tu dia orang letak Main pilih. game laju je. Okay, main game laju je kan. Okay, kita teruskan. Keluar. Okay, ni bahagian A. Bahagian A ni ada 10 soalan. Okay, bahagian A ada 10 soalan. Alif, ba, jim, dal. Kena tahu apa pinjaman bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke. Ya. Cikgu.
kelas kik tu ni lah. Keluarlah daripada kelas kik tu. Keluar. Okey, dah kita masuk sini. Kelas app. Kelas app, kelas point app tu keluar. Okey, kita masuk Google Meet semula. Okey. Untuk soalan objektif ni contoh soalan dia, bapa sedang menonton semua perkataan televisyen, tapi yang mana Television. ya, semua perkataan televisyen, tapi yang mana satu ejaan dia. Mana Ba. satu ejaan? Alif. Okey, siapa jawab alif angkat tangan. Baru 11, baru 12, 13. Okey. Okey. Siapa jawab alif angkat tangan. Okey. 16, 17 apa? Okey. Kejap ada angkat, kejap tak angkat. Okey. Siapa jawab B? Siapa jawab Jim? Siapa jawab Jim angkat tangan. Okey, jawapan dia A. Siapa jawab A tadi betul? Television. Okey, television. Okey. Shen ni ada i pepet kat sini. Itu kena potong, tak ada ya. Ni ada ya, ni ada huruf i, ada huruf i, ada i taling, i taling. Okey. Sebab tu ada huruf ya. Okey, kita tengok soalan. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Soalan dia nombor 1. Okey, lambat pula keluar loading. Okey. Nombor 1. Semalam kakak tidak soal jawapan dia ke sekolah. Perkataan yang mana satu jawapan dia? Alif, ba, jim, dal. Alif. Okey. Sebab apa dekat sini hadir tu pinjaman apa? Pinjaman bahasa Arab. Okey, pinjaman bahasa Arab. Hadir, dot. Okey, bukan dal. Okey, bukan dal. Dot. Okey, nombor 2. Fatimah adalah sahabat baik Siti. Sahabat eja sahabat. Mana satu sahabat? Alif. Dal. Okey, dal. Sahabat. Sahabat tidak ada alif. Sahabat. Okey, dia tak menggunakan ta marbutah, dia guna ta biasa ni. Okey. Yang ketiga, doktor perempuan itu sangat cantik. Mana satu perkataan doktor? Jim. Okey. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey. Pegawai daerah, program kampungnya. Ini nak tahu kita punya imbuhan. Pegawai daerah merasmikan. Okey. Majlis anugerah baru berlangsung. Okey, bawah ni baru berlangsung. Anugerah apa? Kecemerlangan ke? Cemerlang ke? Mencemerlangkan ke? Kecemerlangan. Kecemerlangan. Ya, yang mana satu? Cemerlangan. Alif ke? Yang mana satu? Dal ke? Alif. Sebab apa? Sebab eja kecemerlangan. Okey, dah tutup mic. Kecemerlangan. Kita tengok ejaan kecemerlangan. Okey. Cemerlang. Kata dasar dia cemerlang kan. Okey, cemerlang. Okey, i ni semua i pepet dah. I pepet. Okey, lepas tu lang ada KVK. NG ni satu huruf di graf. Jadi KVK. A berada di tengah tadi Ustazah potong. Bila imbuhan pula, imbuhan ada 3 jenis. Ada 3 jenis untuk nun, imbuhan an. Okey, satu nun, satu alif nun, satu hamzah nun. Okey. Dekat sini bila huruf konsonan di akhir, dia cuma tambah nun sahaja. Okey, dekat sini kalau tengok kecemerlangan ni ejaan ni salah. Sebab A dah kena potong. Kat sini baru betul, tak ada A, cemerlang, tak ada A. Okey, seterusnya ini ayat. Ayat kan kita dah tahu tadi penggunaan ayat. Kalau ada tanda seru, ayat seru. Okey, kalau seru.
Ni balik semula dengan imbuhan. Lokman bucu meja. Terlanggar, dilanggar, pelanggaran, berlanggar. Kalau kita tahu baca berlanggar. Okey. Penerapan. Kain yang basah itu dijemur, menjemurkan, menjemur, jemuran. Jemurkan kain yang basah itu. Okey, 9. Adik untuk menjadi pengawas. Alif. Adik bersetuju. Okey, 10. Ibu sangat sedap. Setuju. Masak. Memasak. Memasak sangat sedap. Masakan. Masakan. Okey, dah bagus. Tutup mic. Maksudnya anak-anak yang pandai membaca Jawi bolehlah jawab Jawi, cuma kena tahu penggunaan-penggunaan bahasa Inggeris tu macam mana, bahasa Arab tu kena hafal. Lepas tu kena tahu kena potong apa, kena tambah nun ke, tambah hamzah nun ke, tambah alif nun ke. Okey. Ini untuk objektif 10 soalan sahaja. Okey. Okey, ini contoh untuk daripada perkataan Rumi ke Jawi. Nak jawikan kan? Okey, perkataan Rumi ke Jawi. Ustazah, ada teknik ranting. Perkataan yang selalu kita akan gunakan yang ada huruf A, ada huruf K, ada huruf digraf. Sebenarnya dia untuk awak asingkan suku kata. Jadi awak tahu suku kata tu betul tempat dia. Okey, ni contoh untuk perkataan jantung hati. Kita buat satu-satu. Jantung. Okey. Jantung. A ada di tengah. Susah cakap tadi huruf A. Kalau ada tengah-tengah, kita potong. Lepas tu jantung. NG ni digraf. Okey, digraf. Jadi satu huruf. Jangan nanti ada yang buat tawaw nun ga. Ada yang buat tu nanti. Dia keluarkan huruf tu saja. Lepas tu kena buat patutnya satu huruf je. NG ni huruf nga. Okey, seterusnya awak tukarkan jantung. Okey, nun boleh sambung dengan huruf ta. Okey, awak terus keluarkan jantung. Hati ni perkataan dia 4 huruf Rumi, 4 huruf Jawi. Dia tidak ada apa-apa teknik dekat situ. Cuma salin je semula. Tulis sahaja, tukarkan saja. Hati ni pinjaman bahasa Melayu. Kita guna ha ni bukan ha pedas. Okey, hati. Okey, itu contoh teknik ranting. Kalau anak-anak yang masih lagi belum mahir, awak boleh guna teknik ranting ni. Awak buat soalan-soalan tu, awak cuba keluarkan macam ni. Bahagi-bahagikan dulu suku kata. Suku kata pertama, suku kata kedua, macam tu. Biar lambat asalkan awak dapat. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan 36 ni. Selalu soalan dia jawikan rangkai kata berikut. Selalu bagi perkataan ni kena jawikan. Kita tengok nombor 1. Okey, ni tak ada soalan kat sini, kita buat sama-sama. Okey, penyakit kronik. Okey, penyakit kronik. Okey, kalau tengok kat sini, penyakit. Ini kata dasar dia sakit. Okey, kalau pandai, kalau awak dah terus boleh buat, teruslah. Okey, terus buat dulu. Siapa yang dah boleh jawab tu, terus jawab. Okey, penyakit kronik. Okey, saya cuma terangkan. Orang anak-anak yang lain terus jawab dalam tulisan Jawi. Nanti saya nak tengok angkat buku masing-masing, kertas masing-masing tu dia dah buat. Okey, penyakit. Sambil-sambil tu dengar. Pepet kena potong. Bagi saya salin. Apa dia? Cikgu bagi saya salin. Salin lah. Tulis dekat dalam dalam buku awak tu. Buku nota awak tu. Okey, penyakit kronik. Okey, kronik. Pinjaman bahasa Inggeris. Bila pinjaman bahasa Inggeris, kegunaan K ni ada depan ke, hujung ke, di awal suku kata ke, di akhir suku kata ke, dia huruf kaf. Okey, dia huruf kaf. Penyakit kronik. Okey, dia tetap huruf kaf. Dia tak ada huruf qaf. Pinjaman bahasa Inggeris. Di awal suku kata, di akhir suku kata. Okey, selepas tu awak keluarkan saja. Tak perlu lagi dah awak nak buat pemotongan. Okey, penyakit. Okey, penyakit kronik.
Okey, itu penyakit kronik. Okey, senang. Kalau tahu penggunaan ni, kadang-kadang anak-anak ni dia tulis belakang ni cough. Dia tahu depan je penggunaan tu. Dia ingat pinjaman bahasa Melayu. Ni salah. Okey. Nombor 2, kereta terbang. Bagus saya dah siap tu. Okey, awak semak. Betul tak ejaan awak? Kereta terbang. I pepet. Re, jangan potong sebab I ni italing. Re, bunyi dia re. Tak sama dengan Kereta. Terbang. Ada 2 suku kata. Okey, ini I pepet lah. Terbang ni KVK. Dia kena potong. Lepas tu keluarkan kereta. Alamak, T saja ni. Kereta terbang. Kereta terbang. Okey, jangan ada alif. Kadang-kadang yang tak reti tu dia main keluar je. Macam tu dia buat tu. Salah, terbang. Okey. Dapat 2 markah kat sini. Kalau penanda ni dia akan ambil 1 markah je lah kat sini. Satu lagi ni salah. Okey. Kelapa muda. Eja kelapa, tak ada. A ni kalau belajar, Ustazah panggil KT12. Konsonan terakhir yang menggunakan perkataan A, automatik dia tak ada. Okey, kelapa muda. Muda ni 4 huruf rumi, 4 huruf jawi. Air sungai. Okey, perkataan air. Macam mana nak eja A? Sebut je lah tapi jangan cakap kuat-kuat. Okey, macam mana nak eja A? Je. Macam mana nak eja ir? Kena ada hamzah ya ra. Air. Sungai. Okey. Macam tu. Okey. Untuk pengetahuan, hamzah ni untuk pengetahuan anak-anak, kedudukan hamzah ni dalam pembelajaran awak masih lagi menggunakan hamzah 3/4. Okey kan, hamzah 3/4 tu. Okey, tetapi kalau kegunaan sekarang ni, kita dah tak guna dah hamzah 3/4. Kalau awak jawab hamzah 3/4 pun masih dikira sebab masih belajar. Untuk pengetahuan awak, hamzah 3/4 ni dia tidak mesra dengan penggunaan media sosial. Jadi kalau awak cuba type dalam handset awak tu, huruf hamzah dia tak ada 3/4. Okey, dia akan hamzah tu berada setara dengan huruf-huruf lain. Jadi lepas ni nanti untuk pengetahuan saja dulu. Okey, hamzah ni berada di bawah setara. Dulu hamzah ada 3/4. Hamzah di atas alif tu masih ada. Cuma hamzah 3/4 ni sahaja. Okey, nanti kalau dalam soalan awak jawab 2 ni 3/4 pun diterima, setara pun diterima. Cuma pengetahuan awak awak perlu tahu sekarang ni hamzah 3/4 ni tidak ada. Okey, cuma dalam buku teks masih ada. Okey, itu. Sungai. Macam kadang bila dah selesai cakap A tu potong. Asal nampak A je potong. Okey, kalau awak tengok kat sini sungai. Sungai. K V kat sini pula. NG tu satu huruf. Okey, saya nak buat warna lain. Nanti tak nampak. Okey. Okey, sungai. NG ni satu huruf, konsonan. Ni vokal, yang ini pun vokal. Jadi tak perlu potong yang Ustazah ajar tadi, K, V, K. Baru potong A. Tapi ni K, V, V tak perlu potong. Kalau awak potong ni jadi jadi perkataannya lain. Sungi jadi Okey, seterusnya makanan kegemaran. Okey, yang ini kena belajarlah imbuhan. Okey, kena belajar imbuhan. Tadi Ustazah dah cakap hamzah nun, alif nun, nun sahaja. Okey, makanan. Okey, ni makan makan. Kata dasar dia A potong. Makan. Lepas tu hujung dia konsonan. Jadi A potong. Makanan. Terlebih pula nan Ustazah punya tu. Okey, makanan. Terus je nun. Okey, kegemaran. Kata dasar dia gemar. Okey, gemar. Tu kata dasar dia. Tambah ke, itu I pepet potong.
R ni huruf konsonan di akhir. Jadi A dia kena potong tambah nun sahaja. Itu contoh. Okay, contoh untuk imbuhan. Awak kena jawi, rumi ke jawi. Okay, kena guna banyak, kena selalu buat apa ni lah, latihan. Jawi ni kena selalu banyak buat latihan. Ulang kaji, latih tubi. Okay, seterusnya. Siapa betul semua angkat tangan? Nazri Atikah TV. Okay, siapa betul semua ni? Ke salin je? Okay dah. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, kita main Kahoot. Sekejap, Ustazah share link. Cikgu, Kahoot tu Ya? benda. Kahoot tu benda. Kahoot tu game. Tu bagi dekat link. Dekat chat. Ya, nanti Ustazah bagi link, sabar ya. Ustazah bagi link sekejap ya. Ustazah tutup dulu ni. Okay. Ustazah share link. Jangan risau. Sekejap je. Okay. Okay. Sekejap saya cari. Okay, copy. Kemudian yang ini Ustazah tak buat live ya. Awak terus jawab. Lepas tu nanti Ustazah bagi dalam masa, dia ada 20 soalan. Dalam masa dalam masa 5 minit ke 10 minit, 5 minit lah. Okay, boleh jawab sekarang. Alah, salah ke? Jawab. Jawab je. Kan dalam masa 5 minit Ustazah akan semak apa yang ada kesalahan kat situ. Ustazah ambil untuk soalan yang difficult je. Ada 2 soalan yang susah. Nak tengok berapa orang boleh jawab soalan yang susah tu. Hmm, 99 peserta yang jawab.
Okey. Boleh lihatlah kat situ. Okey, sampai 9:35. 1 minit lagi. Lambatnya menjawab lagi Okey. Okey. Ada 20 soalan. Awak cepatkan je. Next tekan next. Okey, sudah masih belum ada yang apa? Yang dah selesai Okey. Cikgu, Ya? kalau dah habis ni, boleh keluar ke daripada kahut? Keluar. Okey, boleh keluar daripada kahut tu. Nanti kita tengok yang dah sudah ni, kita ni semak kat sini je lah. Okey. Masih lagi ramai yang belum ni. Okey, Ustazah akan tunjuk sedikit. Tak apa, sambil-sambil awak jawab tu, yang mana dah sudah tu, nanti boleh tengok dekat bahagian dekat Google Meet. Okey, contoh sebab kat sini masih ramai lagi anak-anak belum habis kan. Jadi Ustazah kena teruskan seterusnya. Kalau anak-anak tengok ada 2 bahagian, sebenarnya soalan dia senang kan. Tulis tanda bacaan. Ada soalan dia yang awak dah tengok tu. Ada tanda, ada soalan jenis soalan kan, jenis ayat. Lepas tu tukarkan Rumi kepada Jawi. Okey, lepas tu Jawi kepada Rumi kan. Cuma ada dua soalan ni agak susah sikit nak tahu. Yang baru jawab tu berapa orang. Okey. Kalau tengok kat sini 57 orang jawab salah. 11 orang jawab betul. 32 jawab 32 tak jawab langsung. Okey, 32 tak jawab langsung. Okey, kalau tengok dekat perkataan dia kalau awak nampak lah tadi awak dah buat yang mana yang dah buat ada sebelah yang betul ni. Ustazah nak tanya nanti macam mana dia jawab betul tu? Burung hinggap di atas dahan. Okey, siapa boleh bagi jawapan ni Ustazah? Kenapa jawapan ni salah? Sebab dia tadi tu. Ada nota. Tak ada nokta. Tak ada nota. Selain tak ada nokta, sebenarnya bukan Ustazah tak nak buat tanda nokta ni. Hingga. Ya Hamzah. Siapa jawab tak ada Hamzah? Siapa jawab tak ada Hamzah tadi? Sebut nama?
Adam jawab Haris. tak ada hamzah. Adam Haris. Adam Haris. Okey. Sebab dia tak ada hamzah dekat mana? Dekat atas. Lepas dia D tak kena ada ada hamzah juga. dekat atas alif. Di atas imbuhan se, ke dan di. Bila bertemu, bila selepas ni huruf A, huruf vokal, mesti kena ada hamzah atas alif. Okey, sebab tu tak ada. Airil dah sangat-sangat dah tu. Dah lapar Okey. Burung hinggap di atas dahan. Memang kena ada titik sini. Okey. Kalau tulisan tadi saya cakap kena ada titik. Tapi dalam penggunaan sosial media, titik kalau kita bubuh sini dia akan pergi sebelah sini. Sebab tu saya tak buat. Okey, dia pergi kat awal. Nanti lagi keliru. Okey. Maksud dekat sini hamzah yang tak ada dekat atas alif. Itu sebab soalan dia susah. Soalan dia jawapan dia salah. Okey, seterusnya soalan yang ke-20. Okey. Lori terbabas ke dalam gaung. Okey, jawapan salah. 13 orang buat betul. Okey, 48 orang jawab betul kat sini. Salah. 39 tak jawab. Okey, yang jawab betul, apa kesalahan yang ada dekat sini? Lori terbabas ke dalam gaung. Kesalahan dia? Ada Hamzah. Dalam gaung. Ada hamzah. Hamzah tu sepatutnya berada di mana? Atas alif. Hamzah ni tak patut ada atas alif kan? Salah. Hamzah patut sebelah alif. Sebelah alif 3/4 yang awak belajar kan? Jiran. Oh setara. Okey, gaung. Hamzah berada sebelah alif. Okey, soalan ni awak boleh buat ulang dan ulang. Ustazah bagi tempoh dia. Yang ini Ustazah bagi secara assignment. Awak boleh jawab sampai 2 September. Okey, awak boleh jawab semula-semula lagi. Link tu awak ambil lah, simpan. Okey, nanti awak boleh buat 2-3 kali lagi. Sampai awak mahir. Okey. Untuk kahut settle Okey, selesai. Kalau kat sini tengok masih ada lagi yang belum sudah lagi, yang 40 orang belum sudah. Kalau kat sini tengok yang pertama Muhammad Arumi. Kedua Adam Sabra. Aisyah Humaira. Nombor 3. Okey, 1, 2, 3 ni ranking dia. Okey, kita teruskan untuk yang terakhir, slot yang terakhir. Okey, bahagian yang terakhir tadi, Ustazah cakap bahagian apa yang terakhir? Google Form. Kalau ingat yang terakhir tu bahagian apa? Google Form. Google Form nanti. Bahagian petikan. Bahagian petikan. Okey. Rumi dah sudah dah. Bahagian petikan. Okey, kita tengok bahagian petikan. Okey. Petikan ni saya ambil contoh je. Cuba tengok nanti kalau awak jawab dalam ulang kaji. Untuk petikan ada 5 soalan. Okey, kena baca petikan sampailah habis. Kena tahu apa petikan ni cerita tentang apa. Soalan berdasarkan petikan. Okey, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Maksudnya apa yang ditanya dalam ni mesti ada jawapan dalam petikan. Contoh, bilakah sukan itu diadakan? Selalunya soalan yang pertama berada di bahagian atas. Okey, dia tanya diadakan bila? Tarikh. Okey, pada 18 Mac 2015. Okey, yang kedua, tulis 2 acara yang dipertandingkan. Bahagian kedua. Okey, tengok bahagian kedua. Okey, 2 acara banyak kat sini. Perkataan acara. Okey, kalau tak tahu, cari perkataan yang ada di sini. Awak salin dah acara sampailah tali. Awak dapatlah jawapan. Tapi dia nak 2 je. Pilihlah 2. Okey, kalau awak tulis panjang-panjang pun penanda terima. Jangan awak tulis 1. Dia minta 2, tulis 1. Dapat 1 je lah markah. Okey, dekat sini 1 soalan 2 markah. Saya nak tanya. Cikgu, Okey. saya nak tanya. Ya. Kalau tulis lebih daripada 2, dapat markah lebih ke? Tak, markah dia 2 saja. Cikgu, saya nak tanya. Kalau petikan ni, kita tak baca petikan tapi kita tengok soal. Boleh lah, tapi yang penting
Yang penting awak baca soalan tu, petikan tu awak mestilah petikan, mesti jawapannya sama dekat petikan. Jangan awak baca soalan, petikan tak baca, lepas tu awak jawab je. Soal jawapan tu tak ada dalam petikan. Jadi tu tak ada markah nanti. Melainkan kalau soalan tu minta pendapat, minta cadangan, yang tak ada dalam petikan, kalau dia minta soalan, berikan pendapat anda, berikan tajuk yang sesuai, itu awak boleh bagi jawapan sendiri. Itu penanda akan terima soal jawapan berdasarkan sesuai, yang sesuai dengan soalan. Okey. Yang ketiga tadi dia tanya Johan. Jadi kalau kita nampak Johan kat sini ada Johan keseluruhan dimenangi oleh pasukan Rumah Kuning. Okey. Kat nombor 4 tengok perkataan olahragawan. Okey, pun senang sebenarnya. Okey, sebenarnya jauhi dia tak banyak. Dia petikan dia tak terlampau padat sangat. Okey. Dan yang akhir sekali guru yang menulis. Nama guru ni. Okey, itu sahaja. Kalau petikan pun sebenarnya senang. Cuma awak kadang buat bahagian A tu lama sangat. Tu sebab ustaz-ustaz kata kalau fokus ambil bahagian B dulu, biar di akhir sekali petikan. Kalau anak-anak memang terror, jawab je lah daripada A sampai daripada bahagian A dulu. Okey, memang nak buat bahagian A dulu. Okey, buat. Tapi teknik ustazah, ajar anak-anak murid ustazah, awak jawab bahagian B dulu. Okey, tu teknik ustazah. Baiklah. Akhir sekali, bahagian petikan dah sudah. Akhir sekali, ustazah akan sharekan awak link Google Form ni. Kalau boleh, awak savekan di handset ataupun mana-mana tempat dulu. Sebabnya awak tak perlu jawab sekarang. Okey, bukan live. Ustazah bagi awak jawab bila awak free nanti selepas program ni awak boleh jawab. Okey, bila awak jawab nanti jangan lupa awak tulis typekan awak punya email yang betul, nama huruf besar sebab dalam sijil nanti keluar dan nombor IC. Okey, tulis nama huruf besar, lepas tu IC. Saya nak tanya. Ya? Kalau pakai email ayah boleh tak juga? Boleh, yang penting email aktif. Okay, email tu aktif. Jadi awak boleh bila dapat markah tu automatik terus masuk ke awak punya email. Okay, email tu kena sijil tu nanti boleh print lah. Okay, sijil awak nanti awak boleh print. Okay, itu Ustazah punya Google Form link. Okay, janganlah buat sekarang sebab nanti dah habis program ni, awak boleh jawab dengan tenang. Lepas ni awak boleh pergi minum dulu, makan kan, sarapan. Nanti awak boleh jawab tenang sebab Ustazah tak ada tutup dia punya masa tu. Awak jawab dengan tenang sebab banyak soalan. Okey, nak tanya apa? Kalau saya masuk kat Google Meet satu, lepas tu nanti saya tolong saya paste. Boleh. Awak pastekan dia. Awak ambil ni, copy, awak paste kat tempat lain. Okey, nanti dia akan keluar. Cikgu nak tanya, Cikgu. Okey. Cikgu nak tanya, Cikgu. Okey. Cikgu, yang semua ke dapat sijil? Okey, dalam Google Form Ustazah tu, Ustazah tulis kat situ. Anak-anak akan dapat sijil bila jawab bila jawab soalan tu mendapat 40 markah ke atas. Okey, jadi jawablah dengan tenang. Jangan gubuk-gubuk. Okey. Soalan tu ada berapa markah? Tolong hantar balik tak? Link dia. Okey, jap Ustazah hantar. Cikgu, soalan tu ada berapa soalan? Kena ada berapa soalan? Markah ada 100, soalan ada 50. Oh, okey. Cikgu boleh ke? Banyak cikgu. Tak dengar lah. Siapa yang tanya Ustazah tu? Fatimah? Boleh ke ulang banyak kali? Okey. Libit 1 kali. Jadi jawab betul-betul. Okey, Syakira. Banyaknya. Siapa jawab tu? Siapa yang tanya banyaknya?
Banyaklah. Sebab tu tak boleh jawab sekarang. Okay, selepas pada program itu jawab. Okay. Ada masa. Tak ada masa. Jadi awak nak jawab petang-petang kan pun boleh. Okay, awak apa, nasib baik tak 100 soalan. Okay, Syakira angkat tangan nak tanya Ustazah apa? Dah kopi dah cikgu. Okay. Okay, Ustazah Ustazah harap semoga anda semua beroleh kejayaan dalam peperiksaan UPKK. Ustazah mohon maaf sekiranya ada salah dari segi teknikal, dari segi penyampaian Ustazah. Mohon maaf. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Sekian dahulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Juliza selaku guru penanda kertas yang membentangkan ataupun berkongsilah kepada kita cara-cara nak jawab soalan ataupun teknik menjawab soalan subjek Hijawi UPKK insya-Allah. Jadi adik-adik sekalian, insya-Allah minggu depan kita akan ada subjek lain, so boleh stay dulu dekat dalam grup tu. Okay, itu saja daripada kami. Minta maaf segala kekurangan daripada pihak masjid dan terima kasih juga sekali lagi kepada Ustazah. So kita tangguhkan kelas kita pada pagi yang mulia ni dengan kafaratul masjid dan suratul subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu. Ya, ada grup ke yang masuk tu? Ada apa tu? Yang tadi Ustaz cakap tu ada. Nanti WhatsApp Ustaz ya. Nanti WhatsApp. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. WhatsApp Ana ya. WhatsApp Ana. Bye. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Zazah, terima kasih Zazah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.